Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, saya Muhammad Asidik bin Encik Ahmad. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan tajuk kajian saya iaitu pembangunan dan pelaksanaan sistem komputer diskless. Ini adalah sebuah sedikit biodata berkenaan dengan saya iaitu saya merupakan pensyarah di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dan merupakan penyelidik untuk pembangunan diskless computing di JTMK PUO. Sebuah sedikit berkenaan dengan projek ini adalah berkenaan dengan komputer yang dipanggil sebagai diskless, iaitu merupakan jenis komputer yang tidak memiliki komponen cakra keras ataupun hard disk untuk membolehkannya beroperasi. Mungkin ada di antara kita yang hairan bagaimana sebuah komputer boleh beroperasi tanpa adanya komponen penyimpanan data seperti cakra keras ataupun cakra optik. Mungkin juga ada yang terfikir bagaimana pula proses booting boleh berlaku untuk memaparkan sistem operasi yang kebiasaannya menggunakan Microsoft Windows tanpa menggunakan cakra keras. Penyataan masalah berkenaan dengan dan juga persoalan kajian berkenaan dengan projek ini adalah kajian ini mempunyai beberapa hipotesis utama berasaskan kepada permasalahan yang wujud iaitu penyelenggaraan sistem operasi dan perisian berlaku sepanjang masa terutamanya sebelum semesta baru bermula. Maka perlu ada satu mekanisme yang memudahkan urusan penyelenggaraan komputer supaya lebih efisien dan menjimatkan masa serta kos. Beberapa persoalan kajian yang dibentuk daripada masalah yang timbul seperti berikut. Adakah dengan penggunaan sistem diskless akan menjimatkan masa? Adakah sistem diskless memudahkan proses penyelenggaraan sistem operasi dan perisian? Dan yang ketiga adalah adakah dengan pembangunan sistem diskless dapat mengurangkan kos tenaga elektrik? Dan objektif kajian ini adalah untuk membangunkan satu sistem yang mana tidak mempunyai cakra keras, membuat perbandingan dari sudut proses kerja sedia ada berbanding dengan penggunaan sistem tanpa cakra keras, membuat analisa dari segi kos elektrik, komputer yang menggunakan sistem diskless dengan komputer yang tidak menggunakan sistem diskless. Dari sudut metodologi kajian ini melibatkan beberapa fasa yang utama, iaitu yang di fasa pertama penyelidik melakukan penyelidikan dan carian terhadap produk yang sedia ada di pasaran. Dalam fasa ini penyelidik mendapati terdapat beberapa pilihan perisian yang boleh digunakan sama ada yang berbayar ataupun tidak. Antara perisian berbayar yang wujud di pasaran adalah sisi boot, Microsoft DDS dan juga perisian sumber terbuka menggunakan DRBL ataupun Diskless Remote Boot in Linux. Untuk penyematan yang lebih baik, penyidik telah memilih untuk menggunakan DRBL memandangkan perisian tersebut adalah percuma dan sumber terbuka yang mempunyai fungsi yang sama dengan perisian yang berbayar. Di fasa 2, reka bentuk dan pembangunan rangkaian. Dalam fasa ini, penyelidik telah memilih satu makmal untuk dibangunkan sistem DRBL ini. Seterusnya membangunkan rangkaian dan melakukan instalasi DRBL kepada pelayan. Sebanyak 40 buah komputer telah dibuat rangkaian baru dan disambungkan ke sistem pelayan diskless. Untuk fasa 3, iaitu pengujian dan analisis, penyelidik telah menguji sama ada proses muat turun sistem operasi terhadap 40 buah komputer berlaku dengan baik dan sempurna, tanpa sebarang masalah. Beberapa orang juruteknik dan pensyarah dipanggil untuk melihat dan melakukan pengujian. Selain daripada mendapatkan maklum balas daripada mereka, penyelidik juga melakukan analisis dari sudut masa sama ada lebih jimat dari proses sebelum dan juga membuat analisa dari segi penjimatan tenaga elektrik. Ini adalah proses kerja sebelum. Kita dapat lihat tanpa
adanya diskless komputer, biasanya teknik akan melakukan installation sistem operasi di setiap komputer dan antara proses yang wujud juga adalah biasanya technician dia akan melakukan proses cloning dan seterusnya dia akan clone ke each PC in the makmal lah, in the lab and then selesai. Manakala untuk proses kerja bila mana sistem di RBL diwujudkan, juruteknik hanya install operating system pada pelayan satu pelayan, kemudian klien hanya akan boot operating system daripada server. Step yang wujud untuk diskless adalah lebih singkat jika kita dapat perhatikan berbanding dengan proses sebelum. Dari segi analisa dan keputusan setelah projek ini dibangunkan, analisis dibahagikan kepada 3, iaitu untuk bahagian A, penyelidik mendapatkan maklum balas lisan daripada juruteknik berkenaan penggunaan sistem. Di bahagian B, analisa perbandingan masa proses kerja sebelum dan selepas penggunaan diskless. Manakala bahagian C adalah analisa perbandingan dari segi kos penggunaan elektrik, itu penggunaan diskless sebelum dan selepas. Ini adalah antara keputusan yang diperolehi. Jika kita dapat lihat di jadual 1 adalah merupakan maklum balas juruteknik terhadap penggunaan sistem diskless. Juruteknik 1 mengatakan bahawa sistem diskless ini dapat mengurangkan beban juruteknik dari segi masa installation di setiap komputer, di setiap makmal, pada setiap semester. Well done. Manakala juruteknik 2 pula mengatakan bahawa sistem diskless sangat memudahkan mereka dalam proses pengurusan perisian di makmal. Kerana bila mana setiap perisian yang ingin digunakan dalam makmal, mereka hanya perlu untuk memasukkan di pelayan dan semua komputer yang ada dalam makmal tersebut akan dapat menggunakan perisian tersebut. Dan dari sudut pensyarah pula, kita dapati bahawa sistem diskless dapat memudahkan pensyarah dalam PMP di mana penggunaan mana-mana perisian akan menjadi lebih fleksibel di setiap makmal. Well done. Di bahagian B pula, merupakan hasil analisa penyematan masa sebelum dan selepas penggunaan diskless. Pengiraan ini adalah berdasarkan kepada jumlah 40 buah komputer di mana setiap satunya mengambil masa 2 jam untuk proses installation sebelum menggunakan diskless. Bagi komputer diskless pula, keseluruhan masa yang perlu diambil untuk 40 buah komputer hanya adalah 8 jam sahaja. Kekerapan proses instalasi ini berlaku adalah sebanyak 2 kali setiap tahun. Ini adalah jadual penyematan masa. Tanpa diskless, tanpa adanya diskless, masa yang diperuntukkan adalah 160 jam. Manakala dengan adanya sistem diskless, penyematan berlaku sangat ketara dan hanya memerlukan 16 jam sahaja. Di bahagian C pula merupakan hasil analisa penyematan tenaga elektrik terhadap penggunaan sistem diskless berasaskan maklumat yang diperolehi daripada kajian sebelum, iaitu Great Ferry Energy Armstrong, dan kiraan kos terhadap penggunaan di laman web tenaga nasional. Penyelidik dapat merumuskan seperti yang berikut. Bilangan komputer, satu diskless komputer boleh satu diskless komputer dari segi usage of the electricity adalah 398.4 kilowatt. Manakala dengan 40 diskless, total tenaga elektrik yang digunakan adalah 159,936 kilowatt.
Okey. Untuk masa 1 tahun, bilangan komputer di makmal, jika kita anggarkan 40 buah komputer, jumlah tenaga elektrik yang kita dapat jimat adalah 398.4 kilowatt. So, jika kita kira berasaskan kepada tahunan, maknanya penyematan tenaga elektrik yang kita dapat lakukan adalah lebih kurang 15,936 kilowatt. Jika kita bandingkan dengan harga di laman web tenaga nasional, jumlah penyematan yang kita dapat jimat sekiranya kita implementasikan kepada keseluruhan 12 makmal di tingkat PUO, kita akan dapat jimat lebih kurang 85,880 tahun. Dan kita juga dapat lihat perbezaan masa yang diambil untuk proses format dan instalasi juruteknik. Sebelum, mereka memerlukan masa lebih kurang 160 jam untuk melakukan proses installation. Cuma bila mana mereka menggunakan diskless, penyematan masa yang dapat untuk proses format dan instalasi bagi 40 komputer adalah sebanyak 144 jam. Maknanya kita hanya perlukan 16 jam sahaja untuk melakukan proses installation di RBL di makmal. Dari segi penyematan pembelian, kita dapat lihat dari segi pembelian komputer itu sendiri, sebelum sekiranya kita anggarkan bilangan komputer 40 biji, sekiranya harga komputer adalah RM2,000, kos yang kita perlu adalah RM80,000. Jadi dengan adanya sistem diskless, sebiji komputer tanpa hard disk kita boleh beli dengan harga RM1,800 sahaja. Di sini kita dapat jimat RM200. So penyematan dari sudut satu makmal kita boleh dapat lebih kurang RM8,000. Dan ini sangat menjimatkan. Okay. Dan antara faedah lain yang bila mana kami menjalankan projek ini adalah of course bila mana komputer yang dijalankan tanpa cakra keras dari segi penggunaan elektrik dan juga tenaga adalah lebih jimat, dan dia sangat menyokong kepada penggunaan teknologi hijau, iaitu green computing. Dan yang kedua, dari segi keselamatannya sangat baik dan dia juga menjimatkan sumber tenaga manusia. Kerana kita bila nak melakukan proses installation of the operating system in the lab, kita tak memerlukan juruteknik yang ramai. Kerana dengan hanya install pada server pelayan, makanya setiap komputer dalam makmal tersebut dapat menggunakan operating system yang ada. Secara kesimpulannya, saya dapat simpulkan bahawa pembangunan sistem diskless ini mempunyai kesan yang sangat baik kepada sebuah organisasi. Ia bukan sahaja memudahkan penyelenggaraan perisian dan sistem operasi di makmal, malah menjimatkan kos dan tenaga elektrik. Sistem ini sangat baik untuk diimplementasikan di institusi yang mempunyai banyak komputer, sama ada untuk kegunaan pekerja dalam syarikat maupun untuk digunakan di makmal komputer. Projek diskless ini juga sangat bertepatan dengan saran kerajaan untuk menggalakkan semua organisasi di Malaysia menggunakan sistem yang mesra teknologi hijau. Diharapkan dengan berjayanya pengujian penggunaan sistem ini menjadi tolak kepada sistem pentadbir yang lain untuk memanfaatkan sepenuhnya teknologi diskless ini di institusi masing-masing secara meluas. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.